Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, atas segala pemberian, rezeki yang dilimpahkan ke atas kita, dapat kita bersama-sama untuk mendengarkan kuliah Zuhur pada hari ini. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita sebanyak-banyak mungkin pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan peluang untuk berada di dalam bulan Ramadan yang penuh dan keberkatan ini. Maka kita tunjukkan kesyukuran kita dengan memperbanyakkan amal ibadah kita dan amal kebajikan kita. Semoga kita dapat meraih ganjaran dan pahala kelebihan yang ada di dalam bulan Ramadan ini, dan di kalangan mereka, kita di kalangan mereka yang beruntung pada bulan Ramadan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para jemaah sekalian, insya-Allah pada kesempatan ini saya masih nak mengupas tentang sambungan daripada kuliah Zuhur yang lalu, di mana pada kuliah Zuhur yang lalu kita bincangkan tentang sebuah hadis yang di mana hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang apabila seorang itu mati, maka yang akan menemani dia ke tanah kuburan adalah tiga perkara. Pertama sekali adalah ahli keluarga dia, kedua adalah harta benda, dan ketiga adalah amalan. Dan antara tiga perkara ini, dua akan pulang. Sebaik saja dia ditanam ataupun dikebumikan, maka dua akan pulang, iaitu ahli keluarga dengan harta. Dan yang akan menemani dia adalah amalan dia. Maka bagaimana amalan itu boleh menemani dia, itu bermaksud kepada di mana kalaulah amalan dekat dunia atau masa hidup dia itu adalah amalan yang baik, banyak dilakukan amalan yang baik banyak amalan yang baik, maka kehidupan dia dekat kubur ataupun dekat alam barzah, dikenal sebagai alam barzah, akan merupakan kehidupan yang bahagia. Ataupun kalaulah amalan banyak yang buruk, maka kehidupan dia akan sengsaralah kat dalam alam barzah. Dan daripada hadis ini kita boleh fahami bahawasanya Nabi SAW nak beritahu pada kita, janganlah kita terlalu sibukkan diri kita dengan harta benda, dengan ahli keluarga kita sangat pun disebut oleh Nabi, kerana ia semua perkara, dua perkara ini adalah yang melalaikan kita, yang membuatkan kita lupa akan tujuan asal kita sebagai seorang hamba, iaitu untuk beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mengingati Allah Taala. Kita serahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan janganlah kita terlalu lalai dengan keindahan dunia dan perhiasannya, kerana ia boleh menjadikan kehidupan kita nanti dia selepas ketika di alam barzah dan dekat akhirat dan di pada mahsyar dan sebagainya, itu merupakan perjalanan yang tidak eloklah ataupun yang sengsara, insya-Allah para jemaah sekalian. Maka itu apa kita faham daripada perkongsian yang lepas. Dan di sini saya nak sambung ataupun nak teruskan perbincangan kita tentang azab kubur ataupun tentang alam barzah ini, di mana pertama sekali yang nak saya sebutkan adalah dalam tentang sebuah hadis. Saya nak kongsikan sebuah hadis yang di mana diriwayatkan oleh Ibn Abbas. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ibn Abbas, di mana menceritakan bahawasanya Nabi SAW melewati satu tanah perkuburan dekat Madinah. Maka Nabi SAW pun berhenti, kemudian mengatakan bahawasanya dua daripada tanah kubur ini atau dua kubur ini, penghuninya sedang diazab. Maka salah satunya itu dia diazab kerana dia tidak beristinja dengan betul, dan yang lagi satu dia diazab kerana dia mengadu domba masa hidup dia. Maka Nabi SAW pun mengambil dua dahan pokok kurma yang masih segar, yang masih basah, kemudian ditancapkan ataupun dicocok, dilekatkan di tanah, kedua-dua tanah kubur ini, dan mengatakan semoga ia meringankan siksaan yang sedang dijalani atau dilalui oleh penghuni kubur ini. Maka daripada hadis ini kita boleh lihat bahawasanya pertama kali adalah siksa ataupun azab kubur ini ia adalah benar. Walaupun dalam Al-Quran sebagian mengatakan dalam Quran tidak disebut tentang azab kubur secara jelas, tetapi sebenarnya banyak ayat Quran yang mengatakan secara orang kata tu daripada
fahaman yang lebih mendalam tentang azab kubur, dan banyak hadis-hadis Nabi SAW mengatakan tentang azab kubur. Pertama sekali, azab kubur itu memang jelas pasti akan berlaku. Yang keduanya, daripada hadis ini boleh fahami bahawasanya perkara yang kecil saja ataupun dosa yang kecil itu ia boleh mengakibatkan kita ini disiksa. Terlihat pada hadis ini Nabi SAW mengatakan yang disiksa ini disebabkan kerana dia tidak beristinja dengan betul ketika dia buang air kecil, dan yang lagi satu adalah mengadu domba. Kalau kita fahami tentang dua perkara ini, dia memang dosa kecil lah, dia bukan perkara yang sangat besar, bukan satu perkara yang sangat dahsyat, tetapi tetap ia tetap pelakunya ataupun yang melakukannya itu diazab. Maka kita kena hati-hati dalam kehidupan kita kat dunia ini. Kadang satu perkara yang kecil itu boleh mengakibatkan kesengsaraan kita dekat alam barzah, para jemaah sekalian. Maka kita hendaklah hati-hati dalam kita menjalani kehidupan kita kat dunia ni. Mungkin kita banyak ibadah, mungkin kita banyak melakukan amal kebajikan, tetapi mungkin kita ada satu perkara yang kita kita terlepas pandang ataupun kita tidak berhati-hati. Seperti contoh dalam hadis itu disebut mengadu domba, atau kita mengecam ataupun kita mencaci orang lain, ataupun kita tidak beristinja dengan baik ataupun dengan betul, maka ia boleh mengakibatkan kita betapa banyak pun amalan kita, tapi kita boleh diazab dekat dalam di dalam kubur. Maka kita akan lihatlah kadang perkara yang kecil itu boleh memberikan kesengsaraan kita dekat dalam azab atau di dalam kubur, para jemaah sekalian. Maka daripada hadis ini juga kita boleh ambil juga faedah daripadanya. Di antaranya adalah sebaiknya lah kita dekat dunia ini kita berhati-hati dalam kelakuan kita. Janganlah kita menzalimi sesiapa saja, kerana seorang yang dizalimi itu bahayanya, kerana kalau kita tidak minta maaf lah, maka kita nanti menyesal. Lebih-lebih lagi kalau kita tidak bertaubat terhadap apa yang kita lakukan, dosa yang kita ada, kita tak bertaubat, maka siksaannya ataupun akibatnya itu akan datang, sama ada dekat dalam kubur ataupun dekat pada mahsyar, ataupun dekat siksaan api neraka nanti. Na'udzubillah min zalik. Ada sebuah hadis yang saya nak kongsikan lagi juga, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah daripada Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an, di mana dia diceritakan tentang dia sedang berjalan melalui satu tanah perkuburan juga. Kemudian dia terhenti, kemudian dia menangis. Maka seorang sahabat bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, engkau menceritakan tentang azab api neraka, tentang neraka, tentang syurga, dan kau menceritakan tentang azab api neraka yang sangat dahsyat dan sebagainya, tapi aku tak pernah nampak engkau nangis. Dan tiba-tiba engkau lalu tanah kubur ini, kemudian engkau nangis. Kenapa?" Maka Sayyidina Uthman mengatakan bahawasanya kerana kubur ini adalah tempat pertama daripada tempat-tempat akhirat, dan merupakan tempat yang terakhir daripada tempat-tempat dunia. Maka siapa yang selamat daripada kubur itu, maka apa yang akan datang ataupun apa yang akan sudah selepas itu akan lebih ringan. Maka siapa yang tidak selamat daripada azab kubur, maka apa yang akan datang selepas itu akan lebih berat lagi. Terlihat daripada hadis ini kita boleh fahami bahawasanya kalaulah kita na'udzubillah diazab dekat api neraka, diazab di kubur, maka kemungkinan yang sangat besar dekat neraka kita lagi diazab lebih berat lagi. Maka kalau azab dekat dalam kubur atau di alam barzah kita bahagia, maka insya-Allah selepas itu dekat pada mahsyar, dekat akhirat, atau insya-Allah kita akan bahagialah dan kita akan masukkan dalam syurga. Maka kita boleh lihatlah apa yang kita lakukan ini, ia boleh kita akan diberikan balasan dekat kubur, kemudian akan diberikan balasan yang lebih atas ataupun lebih banyak lagi dekat fasa ataupun perjalanan yang selepas itu, para jemaah sekalian. Maka kita lihat di sini, kita hendaklah hati-hati dalam apa yang kita lakukan masa dekat dunia ini. Jangan kita ambil ringan, walaupun ia adalah dosa yang ringan. Kita kenalah banyakkan bertaubat,
pada Allah Subhanahu Wa Taala dosa-dosa kita, walaupun ia dosa yang kecil, kerana kadang dosa yang kecil itu boleh mengakibatkan kehidupan kita dekat alam barzah ataupun dekat pada mahsyar ataupun dekat akhirat nanti sengsara kita. Wallahu taala alam. Semoga perkongsian ini dapat raih manfaat dan faedah daripadanya. Semoga kita semua di kalangan mereka yang diselamatkan oleh Allah SWT daripada azab api neraka, dan juga kita mereka yang selamat masa di pada mahsyar dan juga di alam barzah. Para jemaah sekalian, kita banyakkan doa pada Allah Ta'ala untuk kita dijauhkan daripada azab kubur. Dan di antara dalam hadis di mana banyak hadis tentang doa Nabi, dan Nabi banyak juga berdoa untuk dimohonkan untuk dijauhkan daripada azab kubur. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.